Oh, dunia ini penuh kepalsuan. Bukan dunia yang penuh kepalsuan, tetapi terdapatnya individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita yang tidak benar. Assalamualaikum dan salam teguh bersama buat semua. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 29 Julai 2021. Anda juga boleh menyaksikan kami secara jelas melalui saluran berita RTM My Freeview 123 atau di YouTube Berita RTM. Kita mulakan perkongsian hari ini dengan statistik terkini COVID-19 di Malaysia. Untuk makluman semua, kes baharu pada hari ini adalah jumlah kes baharu sebanyak 17,170 menjadikan jumlah keseluruhan kes 1,078,646 di mana kita lihat masih lagi Selangor mempunyai kes yang tertinggi sebanyak 7,163 dan sudah semestinya diikuti dengan kawasan Kuala Lumpur iaitu 2,138. Dan untuk mendapatkan maklumat ini, anda boleh dapatkan sudah semestinya di portal Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM. Untuk seterusnya, laporan harian jumlah pemberian dos vaksin pada hari semalam iaitu 28 Julai 2021 adalah sebanyak 552,701 di mana dos pertama diberi sebanyak 353,771 dos dan dos kedua sebanyak 198,930 dos. Jika kita lihat pada laporan OPS lonjakan kapasiti di kawasan Lembah Kelang pula, jumlah pemberian dos pertama dan kedua adalah sebanyak 239,874 menunjukkan liputan populasi dewasa semasa untuk pemberian dos pertama adalah sebanyak 85.5% manakala dos kedua adalah 31.1%. Dan kita lihat pula laporan pemberian dos vaksin mengikut negeri. Jumlah pemberian dos tertinggi adalah di kawasan Selangor iaitu sebanyak 96,135 dos pertama diberikan dan 49,876 penerima dos kedua. Sama-sama kita melengkapkan diri kita dengan dos vaksin dan terus menepis dakyah si anti vaksin demi kemaslahatan dan kesihatan kita bersama. Tuntutan bantuan prihatin. Masih lagi ada yang keliru dan memerlukan pencerahan mengenai tuntutan ini walaupun kami sudah kongsikan pada hari semalam, namun masih lagi terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, terdapat penularan WhatsApp palsu yang menyatakan bahawa tuntutan RM50 sehari melalui MySalam bagi pesakit COVID positif yang dikuarantin boleh dibuat melalui pautan refund COVID. Untuk maklumat, sebarang tuntutan berkaitan dengan bantuan prihatin MySalam COVID-19 iaitu bernilai RM50 sehari perlu dimohon melalui laman sesawang ini iaitu www.mysalam.com.my/b40/public atau anda boleh hubungi Pusat Talian MySalam di talian 1300 888 938 untuk pertanyaan lanjut. Dakwaan 60 kes positif di Pasar Awam Sungai Besar adalah tidak benar. Antara luahan para peniaga yang berkongsi rasa di media sosial menyatakan kesedihan mereka apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu dengan mengatakan terdapat 60 orang positif COVID-19 di Pasar Awam Sungai Besar adalah menurut kenyataan media Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB. Dengan ini menafikan dakwaan wujud kes atau kluster Pasar Awam Sungai Besar seperti mana yang tular di media sosial. Cuba bayangkan ahli keluarga anda difitnah dan dianiaya seperti ini. Adakah anda gembira? Anda ingin merujuk kepada si penyebar berita palsu yang kalut, suka tengok orang resah gelisah. Jangan buat seperti itu. Dan seterusnya adalah JPJ iklan tawaran. Pihak Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ berdepan dengan masalah berita palsu yang berpunca daripada individu yang menggunakan nama JPJ yang disebarkan melalui media sosial. JPJ ingin menegaskan bahawa sebarang urusan berkaitan lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM dan tukar hak milik kenderaan yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan adalah tidak sah. Pihak JPJ juga telah membuat laporan PDRM dan SKMM bagi membanteras kegiatan yang tidak bermoral ini. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah percaya dan menghubungi JPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat.
Siaran media Kementerian Kewangan memudahkan carakan peruntukan dan perolehan untuk pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Antara langkah-langkah yang diambil oleh MOF adalah menurunkan kuasa kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI untuk muktamadkan perolehan vaksin di peringkat masing-masing serta memberi kelonggaran kepada KKM dan MOSTI untuk menguruskan perbelanjaan peruntukan pelaksanaan PICK tertakluk kepada siling peruntukan iaitu RM5.8 bilion yang diluluskan MOF. Semoga langkah ini dapat mempermudahkan lagi urusan dalam mencapai matlamat program imunisasi kebangsaan. Kenyataan media KKM pendaftaran sukarela. GKV STF memerlukan hikmat orang ramai untuk mendaftar sebagai sukarelawan untuk menjalankan tugas-tugas berikut. Pengesahan kes positif baru melalui panggilan telefon, pengesahan kontak melalui panggilan telefon, menguruskan data Microsoft Excel, Microsoft Word, membantu tugas-tugas pentadbiran, membantu petugas kesihatan di fasiliti kesihatan, memantau dan memberikan bantuan bukan klinikal kepada pesakit di dalam wad serta menguruskan jenazah COVID-19 di Jabatan Forensik. Orang ramai boleh mendaftar dengan melengkapkan borang di pautan laman sesawang di bit.ly/volunteer GKVSTF. Siaran media seterusnya mengenai insiden pintu tren LRT laluan Kelana Jaya terbuka ketika sedang beroperasi. Pihak agensi pengangkutan awam APAD mengambil tindakan serta-merta dan dapatan awal mendapati ia berpunca dari sistem door close confirmation unit yang gagal berfungsi secara normal. Namun, ia adalah terlalu awal untuk menyatakan punca sebenar kerana ia berkaitan dengan penyelenggaraan dan SOP pengendalian tren ketika menghadapi masalah teknikal. Tindakan selanjutnya akan diputuskan setelah laporan lengkap dan maklumat penuh diperolehi. 132 pusat kuarantin. Untuk makluman, sebanyak 132 buah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC telah diwujudkan di seluruh negara hasil kerjasama antara KKM dengan beberapa agensi kerajaan termasuklah NADMA, PBT dan JKM. Sehingga 26 Julai 2021, terdapat sebanyak 29,835 katil di semua 132 PKRC di seluruh negara dengan penambahan katil yang dilihat pada Mac 2020 sangat berbeza. Kapasiti penggunaan keseluruhan PKRC adalah sebanyak 61%. Tahniah diucapkan buat KKM dan beberapa agensi kerajaan termasuklah NADMA, PBT dan JKM. Hepatitis C. Hepatitis C merebak melalui darah. Ia juga boleh merebak melalui air mani, terutama kes dengan infeksi HIV. Antara makluman yang perlu kita tahu mengenai hepatitis C, HCV merebak melalui darah dan ia boleh merebak melalui air mani terutama kes dengan infeksi HIV. Rujuk infografi ini bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai hepatitis C. Dapatkan maklumat infografi ini di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berehat seketika, kembali selepas ini. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya.
meramaikan tamasya sukan terbesar dunia. Dengan barisan atlet Malaysia menggalas cabaran mewakili 9 jenis acara sukan. Take the world title, his signature wheelie, he finally has taken the rainbow bands. Setiap aksi, kejayaan yang dicipta dan pencapaian terkini atlet-atlet negara. Segalanya dibawakan kepada anda di TV1, TV2, TV OK dan saluran sukan RTM. Sukan Olimpik Tokyo 2020 hanya di RTM. Ikuti mesyuarat khas pegal ketiga Parlimen Malaysia ke-14 di Dewan Rakyat pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021 dan di Dewan Negara pada 3 Ogos hingga 5 Ogos 2021. Secara langsung dari Parlimen pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di saluran TV1, saluran berita My Preview 123. Parlimen dan juga Olimpik, kedua-duanya anda boleh saksikan sudah semestinya di semua platform RTM. Dan untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk seterusnya, Hairi jamin tiada yang tersembunyi dalam perbelanjaan vaksin. Tiada yang tersembunyi dalam perbelanjaan vaksin berjumlah 5.8 bilion ringgit bagi memastikan ketelusan dan keterbukaan khususnya berkaitan perbelanjaan peruntukan sebesar itu. Beliau bersama Menteri Kesihatan telah beberapa kali menghadiri prosiding bersama Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC. Sudah pastinya jumlah peruntukan sebanyak 5.8 bilion ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana wang ini telah dan akan dibelanjakan. Berkenaan dengan perkara ini, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC telah mengadakan prosiding sebanyak 2 kali, yang mana pada kali pertama pada 5 Januari yang lalu, Menteri Kesihatan dan saya telah memberi keterangan. Dan sekali lagi, pada hari semalam, saya sekali lagi telah pun memberikan keterangan di hadapan ahli-ahli PAC. Untuk makluman ahli-ahli Muhammad, di dalam prosiding PAC ini, dokumen perjanjian perolehan vaksin, butiran perbelanjaan bagi PIK, termasuk harga pembelian setiap jenis vaksin, telah pun saya dedahkan kepada Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara. Berita baik lain turut dikongsi iaitu program vaksinasi untuk sektor pendidikan akan disegerakan dengan memberi jaminan semua warga pendidikan akan diberi sekurang-kurangnya 1 dos vaksin sebelum sesi persekolahan dibuka. Ketika ini, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan dalam memastikan warga pendidik termasuk anggota kumpulan pelaksana yang masih belum mendapat janji temu dapat dikenal pasti segera untuk diberikan tarikh suntikan. Sehingga 27 Julai, seramai 303,682 guru, iaitu 73.5%, 45,197 anggota kumpulan pelaksana AKP ataupun 67%, dan 33,633 pekerja perkhidmatan sokongan kontrak, seramai 38%, sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Jumlah vaksin diterima cukup bagi keperluan 130.3% populasi rakyat Malaysia. Jumlah vaksin yang diterima negara adalah mencukupi bagi keperluan 130.3% populasi rakyat Malaysia. Terdapat 8 jenis vaksin daripada 6 pembekal telah dipilih. Lebihan pembelian melebihi 100% keseluruhan populasi Malaysia ini adalah sebagai simpanan penimbal ataupun stockpile dalam keadaan kecemasan bagi kumpulan masyarakat yang tercicir daripada statistik seperti warga negara asing yang tiada dokumen dan juga keperluan pemberian vaksinasi kepada golongan kanak-kanak yang buat masa ini belum dilaksanakan ataupun keperluan booster shot yang ketika ini masih di peringkat kajian pelaksanaan dan keperluannya oleh panel pakar
di bawah JKJAV. Ini pula berkaitan PKPD, Kerajaan Negeri Kelantan membenarkan kedai menjual barangan keperluan dibuka di 14 kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Ia bertujuan bagi memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan tersebut. Kita ada 14 kampung. Okey. Jadi setiap PKPD, setiap kampung tu ada satu kedai atau dua kedai yang dibenarkan buka. Dengan syarat-syarat, kita pohon minta dengan pihak MKN dan juga akan disemak oleh KKM lah. Dia akan semak, kita hantar nama, hantar SSM kedai itu atau gambar kedai. Ini pekedai yang akan ditugaskan sebagai penjual. Jadi kita berikan SOP, keluar surat kedai ini dibenarkan buka. Dalam PKPD sekarang ni insya-Allah lah, mana mungkin satu kampung tu satu kedai saja. Kalau kampung besar dua kedai. Yang menentukannya ialah MKN dan KKM. 415,000 dos vaksin AstraZeneca. Malaysia bakal menerima 415,000 dos vaksin AstraZeneca daripada United Kingdom. Ia diumumkan Setiausaha Luar Negeri, Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan UK iaitu Dominic Raab. Kerajaan Malaysia merakamkan penghargaan atas sumbangan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Kenyataan penghargaan dikeluarkan Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein kepada rakan sejawatnya di UK. Ia jelas menunjukkan hubungan erat dan mengukuhkan lagi kerjasama dua hala pelbagai peringkat. Hospital Medan Labuan ditutup, kes jangkitan menurun. Alhamdulillah. Ini berikutan jumlah kes jangkitan yang menurun bagi pesakit tahap 3 dan 4 di pulau itu. Hospital Medan yang telah beroperasi sejak 27 Jun lalu bakal dipindahkan ke Klang, Selangor. Labuan satu-satunya wilayah yang telah mencapai 80% penduduk dewasa yang telah menerima suntikan lengkap vaksin 2 dos. Untuk mendapatkan maklumat, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Ini seterusnya, tumpu usaha ke tengah produk. Usaha itu seiring dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Pelancongan dan Budaya oleh pihak kementerian yang memberi penekanan kepada pelancongan domestik bagi memastikan perniagaan dan syarikat beroperasi seperti sebelum krisis dan memulihkan aktiviti pekerjaan dengan selamat dan secepat mungkin. Sambungan itu adalah penting untuk meningkatkan nilai hikmat dan perniagaan yang disediakan untuk pelancongan memandangkan permintaan semakin khusus mengikut kesesuaian dan kesediaan untuk perbelanjaan bagi mendapatkan pengalaman yang berbeza. 10 varian Delta. Hasil kajian berterusan oleh Institusi Penyelidikan Perubatan IMR mendapati sebanyak 10 kes varian Delta B1.61.2 COVID-19 dikesan dari 22 Julai hingga hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah itu menjadikan kumulatif kes dijangkiti oleh virus COVID-19 yang dikategorikan sebagai varian yang membimbangkan VOC dan varian yang perlu diberi perhatian VOI ialah sebanyak 439 kes. Secara keseluruhan, sehingga kini bagi VOC terdapat sebanyak 206 kes varian Beta, 199 kes varian Delta dan 14 kes varian Alpha. Manakala bagi VOI terdapat 13 kes varian Theta, 4 kes varian Kappa dan 3 kes varian Eta. Individu tanpa gejala sumbang peningkatan kes COVID-19. Meskipun kadar vaksinasi telah ditingkatkan, keberkesanan vaksin yang mengambil masa 2 minggu selepas individu melengkapkan dos kedua menyebabkan jumlah kes harian tetap tinggi pada masa ini. Vaksin ini memerlukan masa untuk bertindak balas dan melindungi individu. Malah kemunculan varian Delta dalam komuniti yang mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi turut menyumbang kepada peningkatan kes. Komander Pasukan Bertindak Khas GKV, Datuk Dr. Chong Chi Kiong berkata strategi ujian COVID-19 akan disusun semula bagi memastikan pengesanan kes untuk pengasingan dan pemantauan lebih berkesan. Pesakit kuarantin pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 dengan gejala ringan yang menjalani kuarantin di rumah perlu sentiasa memantau kadar oksigen dalam darah mereka menggunakan pulse oximeter bagi membolehkan mereka mengesan lebih awal komplikasi happy hypoxia.
Pakar Mikrobiologi Klinikal Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Mohamed berkata, happy hypoxia merupakan keadaan kandungan oksigen dalam darah pesakit COVID-19 sudah mulai turun dari paras 95%, tetapi mereka tidak berupaya menyedarinya kerana masih boleh bernafas seperti biasa. Loji pengisian oksigen Pekarangan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 bersepadu PKRC 2.0 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS sedang kini menetapkan loji pengisian oksigen grade perubatan yang dapat memastikan bekalan oksigen untuk kegunaan pesakit COVID-19 sentiasa mencukupi dan diperoleh dengan segera. Jika sebelum ini tong oksigen yang kosong perlu dihantar dari PKRC MAEPS 2.0 ke Banting sebanyak 3 kali sehari untuk pengisian semula dengan perjalanan sahala mengambil masa lebih sejam. Kini perjalanan untuk melakukan pengisian semula tidak sampai 10 minit. 39 lokaliti PKPD di Kelantan melibatkan 6 kampung orang asli di Postbrok, Gua Musang iaitu Kampung Cekau, Kampung Jedid WCT, Kampung Sengsang, Kampung Lojing, Kampung Sendrop dan Kampung Penangau. Manakala PKPD di Pahang membabitkan 2 lokaliti iaitu Taman Amalina, Lestari, Mukim Gali di Raup serta Ladang Bukit Berembun, Mukim Keratung di Rompin. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Kami sudah apa semua? Kami sudah bersedia. Pastikan anda menyemak janji temu anda melalui aplikasi MySejahtera. Baik, untuk segmen yang terakhir, seperti biasa kami akan war-warkan apakah bahan yang perlu anda semua ikuti, iaitu jangan lupa saksikan malam ini Bicara DR dengan pengacaranya Hafiz Dawson dengan tajuknya Gangguan Bipolar bersama tetamu Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin, pakar perunding kanan sekretari dan juga pengarah UMCares. Pada malam ini pukul 9 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, anda muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Yang seterusnya, teruskan menonton sidang Parlimen secara langsung pada pukul 10 pagi di saluran TV1, saluran berita RTM, My Freeview 123 dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta sambungan penstreaman pukul 12 tengah hari. Anda boleh saksikan mesyuarat khas penggal ketiga Majlis Parlimen ke-14 sidang Dewan Rakyat sudah semestinya di saluran RTM. Dan perkongsian daripada Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Karnival Kerjaya untuk Wanita tahun 2021. Dimaklumkan bahawa Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Pekeso Putrajaya akan menganjurkan Karnival Kerjaya untuk Wanita tahun 2021 bagi memberi peluang pekerjaan kepada semua pencari kerja wanita di luar sana, sama ada yang baru mencari pekerjaan atau yang terjejas akibat pandemik. Apa yang perlu anda tahu, moderator ada yang dijemput adalah moderator yang hebat-hebat dan juga ahli panel yang hebat, maklumat webinar. Dan anda boleh saksikan kata laluan yang dikongsikan, nombor meeting yang disediakan dan juga pautan iaitu di bit.ly/36MEZ4B. Untuk maklumat lanjut juga anda boleh hubungi nombor yang tertera. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di Facebook rasmi Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM memberi peringatan kepada kita semua, hati-hati dengan skam menggunakan parcel. Anda mungkin mangsa seterusnya. Apa itu skam menggunakan parcel? Skamer menggunakan SMS menyamar sebagai syarikat kurir dan skamer memaklumkan mangsa mempunyai parcel yang belum dituntut. Skamer meminta klik pada pautan yang diberikan. Ini dia, anda jangan klik. Kerana apa? Dari situlah boleh mendapatkan maklumat peribadi anda. Dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKM juga turut berkongsi ketirisan data. Ambil langkah berikut untuk elak dari berlakunya ketirisan data anda. Iaitu apa yang boleh kita lakukan? Langkah-langkah berikut untuk elak dari berlaku ketirisan data iaitu dengan patuhi peraturan perlindungan data, lakukan penilaian
kerentanan secara berkala, sentiasa peka dengan perkembangan keselamatan siber. Lakukan konfigurasi pangkalan data dan repositori awan dan kemaskini perisian secara berkala. Dan ini apakah ia? Sudah semestinya air kosong, air minuman yang di mana ketika musim panas perlu banyakkan meminum air secukupnya supaya kita tidak tersejat. Dan juga di musim panas ini pastikan kawasan rumah anda dihindari daripada binatang berbisa. InsyaAllah kita semua pasti selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.